Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga selamat malam kepada anda semua. Alhamdulillah bertemu lagi kita di satu-satunya Forex Online Radio yang pertama di Malaysia ini yang memberikan anda segmen-segmen yang menarik, yang memberikan manfaat kepada para trader yang lama maupun yang baru. Dan yang baru nak berkecimpung, ini platform yang sangat baik untuk anda mendapatkan sedikit informasi, ya, untuk anda mengenali lebih rapat lagi dengan dunia dagangan mata wang asing ini. Baik, Alhamdulillah, di awal mula pertama mula bicara saya pada malam ini, untuk segmen ini saya ingin mendoakan kepada anda semua supaya berada dalam keadaan sihat walafiat jasmani, rohani, fizikal dan juga minda, untuk sama-sama kita dapat dalam satu perkongsian yang sangat-sangat menarik daripada segmen Bicara Teknikal bersama Cikgu Haslan 29 Disember 2020. Dan apa yang lebih penting, segmen ini dikuasakan oleh M Trading. Okey, anda boleh cuba untuk bersama dengan broker M Trading ini. Biasalah spread dia sangat-sangat cun, kemudian withdrawal, depo sangat-sangat pantas, dan apa yang lebih menariknya, akaun-akaun manager yang sangat memberikan sokongan dan memberikan support yang sangat-sangat mantap. So sekiranya anda belum lagi, anda ingin bersama dengan M Trading, anda bolehlah mengikuti M Trading melalui link di ruangan komen kami. So anda rasailah bagaimana hebatnya bersama dengan M Trading. Baik, Alhamdulillah, hari ini merupakan segmen yang ke-168. Sebelum tu Selangor terus berjaya di tempat pertama masa ke semasa. 747 tuan-tuan dan puan-puan. Satu angka yang menyeramkan, walaupun banyaknya daripada kluster-kluster sedia ada tembok, tapi membimbangkan. Jadi terus kita jaga diri kita, pastikan SOP, norma-norma kehidupan yang baru yang kita pelajari, yang kita amalkan daripada awal Mac sampailah ke saat ini, terus kita pegang supaya kita dapat kendurkan ataupun kita dapat putuskan terus rantaian pandemik COVID-19 ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi saya nak terangkan, dan jangan lupa YouTube channel kami CTC FM. Contoh anda nak tengok segmen yang 150. Okey, Cikgu Haslan Hashim. So pergi dekat YouTube, anda type je segmen teknikal. Okey, so dia akan keluar kat sana daripada episod 1 sampailah yang terkini, khas untuk semua. Secara percuma kami berikan kepada anda, dan jangan malu-malulah untuk subscribe channel CTCR di YouTube channel kami. Baik, saya nak ke ruangan komen. Boleh cikgu? Silakan. Baik. Assalamualaikum semuanya. Dan orang yang pertama hari ini iaitu Nyoman Sugiana. Ni saya sudah pastinya daripada seberang kot, ya. Kalau orang Malaysia beritahu, kalau orang Indonesia pun beritahu supaya kita lebih kenal mengenali. Okey, AUD USD cikgu. Baik. Fi, Assalamualaikum cikgu. Terima kasih Fi. Mufarik Khan, nama. Assalamualaikum Cikgu Lan, DJ Pak Su, semoga sentiasa sihat selalu. Salam pendatang baru daripada Jambi, Indonesia. Selamat datang, salam persaudaraan antara Malaysia dan juga Jambi, Indonesia. Wila Abdullah, AUD USD time flow. Okey. Yang ni insya-Allah, sebab ramai dah dua dah. Adib Rahim Yusof, Assalamualaikum Cikgu Lan, DJ Pak Su, apa khabar? Assalamualaikum. Bear, apa saja dengan JPY, apa khabar? Okey, banyak meroket dia kata. Baik. Kemudian rakan kita daripada Brunei Darussalam, terima kasih Abdul Aziz, Cikgu Hazlan, bukan Hazilan, Cikgu Hazlan. Pak Su, semoga sihat selalu dan terima kasih atas bimbingan dari pada CTC. Alhamdulillah. Firdaus Muhammad Saleh, thank you, memberikan salam kepada kita, dan juga Kesatria Faris. Thank you Faris. Assalamualaikum Pak Su, Cikgu dan juga Boboy, minta ulas
pasal JBP sikit boleh insya-Allah. Ya, Ahmad Haziq, Assalamualaikum Cik Gulan, Pak Su. Ripple boleh borong ke bawah, boleh borong ke bawah 50 sen. Wow, Ripple terima kasih. Ridwan Hamzah yang menanti. Bagus Rizwan Okey, jangan lupa share lah. Biar rakan-rakan kita di luar sana pun dapat juga mengikuti segmen yang menarik ni. Baik, kemudian kita ada Rizwan Hamzah. Okey, gol lama betul sideway. Okey. Chief Nawan, Assalamualaikum Cikgu. Zamarul. Bina Budi Boulder kita ni. Mr. Malaysia kita. Zamarul Al-Adam. Thank you, terima kasih. Orang kuat Malaysia. Apa khabar Bukit Aman? Terbaik. Okey, terima kasih Dam. Okey, Samsul Idham, salam hadir dan share. Bagus, ada penanda share di sini. Warden Harmawan, ada pantun tak malam ni cikgu? Ada. Tak ada pantun. Tak nama Cikgu Haslan lah. Mandins, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu, Pak Su, boleh bincang tentang NZD USD dan UCAD. Terima kasih. Baik, kita akan cubalah dalam masa 1 jam ini. M Amin, Assalamualaikum semua sifu. Baik. Dan share. Thank you, terima kasih Dam. Orang kuat ni. Okey, rindu nak tengok dia beraksi. Kadang-kadang dia pergi US, kadang-kadang dia pergi kan. Seronok tengok gambar-gambar yang di-upload kan. Jadi kita rasa macam ya Allah, seronoknya kan. Malaysia mendapat tempat di mata dunia. Bukan senang nak padam macam itu. Ya. Dan Sulaiman Syamsi. Okey, baik cikgu. Semua kita tahulah berkenaan dengan negara kita telah dilanda oleh COVID-19. Okey. Kemudian kita dah merupakan minggu akhir cikgu di tahun 2020 ni. So saya nak minta cikgu lah sebelum kita bermula sedikit kesimpulan berkenaan dengan perjalanan dunia trading forex di tahun 2020 yang sangat mencabar. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Su, terima kasih Boboy dan juga pihak CTC. Alhamdulillah, kita malam ni kita bertemu lagi pada minggu yang ke-168. Tuan-tuan, minggu terakhir untuk 2020 dan saya rasa untuk semula tu nanti kalau saya tak berpantun terlupa. Okey. Nanti dah terlepas habis lepas tu. Kebetulan hari ni saya dapat idea ketika saya tengah driving. Sempat dapat idea tu. Okey, 2020 tahun COVID-19 menjadi sebutan. Baik. Hingga viralnya golongan kayangan. Dana ratusan bilion dapat kelulusan, menanti bersih kuning mengorak langkah ke awan. Baik. Dia ada sebab dia masuk kayangan, dia masuk tapi betul lah di awal-awal dulu kan. Kita dapat kayangan ni pun masa pandemik lah. Itu sebab tuan-tuan, itulah ceritanya sebenarnya apa yang berlaku dalam dunia sekarang. Untuk sekitar 2020, saya berumur 50 tahun baru dapat merasakan betapa hebat impact suatu pandemik yang dinamakan COVID-19. Sebelum ni negara-negara tertentu saja yang mendapat dipanggil epidemik. Iaitu epidemik tuan-tuan, suatu wabak yang boleh dikawal dalam satu negara. Ini pandemik adalah suatu wabak, penyakit, virus yang mana ia tidak mampu dikawal. Tu nama dia dah pandemik, tak boleh buat apa dah. So macam dulu kita nampak boleh dikawal macam Ebola, HINI ataupun Hini panggil kan, tapi yang ni memang tak boleh. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku pada 2020 tuan-tuan, sepanjang tahun ni satu tahun yang sangat hebat, tahun yang mana ramai orang tidak menjangkakan apa yang berlaku, yang kalau secara spesifiknya tidak ada seorang menjangkakan ini berlaku dan impact kepada market tuan-tuan. Wow. Satu perkara yang mana kita nampak macam nak jatuh tapi tak jatuh. Kita nampak nak naik tapi tak naik. Dan tahun ni juga tuan-tuan, ramai yang sengsara, ramai yang merana, ramai yang menderita. Tuan-tuan, dalam ketika ada sengsara, ada merana, ada derita, ada yang berbahagia. Tuan-tuan, saham-saham yang ada kenama tentang sarung tangan, getah apa semua. Contohnya, kalau saya rasa ramai tahulah company nama dia Top Glove, yang automatik sahamnya boom
terbang. Terbang. Tak terfikir. Tuan-tuan, saya pasti ramai yang dulu tak pernah mendengar Zoom tu apa, tiba-tiba dah tahu. Zoom yang kita bercakap video conferencing tu, tuan-tuan, disebabkan COVID-19 dah meletup-letup Zoom yang harga saham dia kecil, rendah, dan sekarang $100. Ya, betul. Tak terfikir. Siapa sangka? Zoom pun tak sangka dia boleh naik macam tu. Pengguna dia berjuta-juta. Satu dunia. Yes. Tapi kita dah boleh sebut aku guna Zoom. Bukan guna video conference, aku guna Zoom. Macam dulu kita masa kecil, mak kata tolong belikan, dia tak kata tolong belikan lubang gigi, tolong belikan Colgate. Dia dah bagi nama. Macam sekarang, aku guna video conferencing, tak, guna Zoom. Nampak tak? Benda tu dah melekat. Sebab kita guna hari-hari. Betul. Right? Itu impact secara kasar, yang mana dah menghampiri hari-hari terakhir 2020. Kita muhasabah diri balik, apa yang sebenarnya yang aku dah buat, apa sebenarnya yang aku plan dulu tapi tak dapat. Dan tak salah untuk kita nak sambung ke hadapan, tapi yang penting tuan-tuan, kita mesti ada perancangan. Betul. Penting ada perancangan daripada sekarang lah. Sebab kalau jadi macam pandemik ni, kita dah habis. Macam-macam isu yang akan berlaku. Alright. Saya nak kongsi pengetahuan macam info menarik sikit mengenai Zoom kan. Okay. Kita sembang pasal Zoom. So waktu mulanya pandemik tu kan ramai yang menggunakan Zoom. Betul. Memang orang berebut-rebut lah nak beli saham Zoom. Tapi ada satu perkara yang sangat kelakar sebenarnya berlaku. Sebabkan Zoom sebenarnya satu company yang kurang terkenal. Yes. So diorang sebenarnya tersalah beli saham. Sebab ada dua saham yang bernama Zoom. Satu Zoom dan satu lagi Zoom Technology. Zoom yang diorang beli banyak-banyak tu sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan Zoom yang orang salah beli. Tapi lepas 2 hari baru orang sedar dan mereka beli saham yang betul lah. Jadi seperti yang kita tahu sekarang di Nasdaq, Zoom adalah antara yang tertinggi lah. Betul. Itulah info menarik untuk hari Thank you boy. Hari terakhir baru keluar suara boy. Nampak kan? Tapi yang apa yang dikongsikan oleh Boboy sangat menarik. Betul kan? Kejadian bila terlampau ramai sangat yang membeli saham Zoom. Rupanya Zoom ada dua. Satu technical, satu teknologis. Okey, terima kasih. Dan cikgu, sebelum kita bermula cikgu, saya lupa cikgu. My friend cikgu. My friend cikgu. Yung Taufu Anur. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bertempat di Prima Saujana. Petronas Prima Saujana Kajang. Yes, betul. Baik, Yung Taufu Anur ini anda boleh tengok dan anda boleh saksikan di Facebook, Instagram dan juga Twitter. Senang aja anda nak type YTR Anur. Maknanya ejaannya YTFANNOOR. Betul Betul ya Azran Dan alhamdulillah Boboy punya dah habis. Saya punya belum lagi. Cikgunya belum lagi. Dan saya pun betul lah. Sebelum tu saya nak bagilah sikit, saya tengokkan. Okey, cantik dia pack dia cantik. Kacang, sambal dan kuah hitam dia. Okey, cuba rasa sekali, nak lagi. Terima kasih Azran Aziz, Yung Taufu Anur yang telah sering kali menaja dinner untuk malam ni. Okey, thank you, terima kasih. Baik, kita sambung cikgu. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Satu benda, sebelum saya nak start analisa, saya nak menjawab soalan atau nak memberitahu bahawa bulan 12 sememangnya saya tidak membuat sebarang kelas. Daripada bulan 8, 9, 10, 11, 4 bulan berturut-turut saya buat kelas online menggunakan Zoom. Zoom juga menggunakan Zoom. So bulan 12 saya rehat, ambil nafas. Alhamdulillah tuan-tuan, bulan 1 sambung balik. Dan bulan 1 tuan-tuan, tahun depan tu, minggu depan aja. Right. So saya dah start promo. Tapi tuan-tuan, biasa saya promo kecil-kecil saja. Saya tak bercara nak buat besar-besar. Untuk kali ni Pak tuan-tuan, saya mencari hanya 30 orang saja. So, setakat ni dah pun terisi dan berbaki saya rasa 5-6 orang lagi berbaki. Saya tak mahu ramai lah. Ini cikgu cakap dengan live ni sekejap lagi yang PM cikgu ramai. Sebab ramai dah PM, dah masing-masing senyap. Saya kata siapa yang bayar dulu dapatlah. Tuan-tuan, apa yang saya kongsi ke tuan-tuan dengar. Hari pertama saya buat contohnya macam hari Ahad ni adalah biasa hari Ahad malam.
saya akan buat kelas online. Saya akan buat 1 jam. Kenapa 1 jam tuan-tuan? 4 bulan mengajar saya. Ketika saya buat, kalau lebih 1 jam, fokus hilang. Hilang terus. Betul. Kalau ada 50 orang, senyap semua dah orang. Tuan-tuan, kita sebagai manusia, kita ada level-level kita dari segi masa untuk nak penentuan fokus. 1 jam pertama tuan-tuan, that's it. Kemudian apa saya akan buat? Saya akan save dan saya akan post dalam grup. Tuan-tuan ulang kaji apa yang saya kongsikan. Okey, tengok balik kan. Dan hari Isnin kita trade sama-sama. Wow. Saya akan bising tuan-tuan, sama ada setup atau tak ada setup. Minggu pertama biasanya akan banyak soalan yang mana tuan-tuan dalam keadaan aku nampak macam ada entry, tapi tak ada entry. Maknanya dalam keadaan ketidaktentuan. Saya akan bantu tuan-tuan untuk beritahu jika tuan-tuan nak masuk sekian pair, sekian time frame, ni cerita dia. Kalau tuan-tuan masuk ni, ni cerita dia. Ni cerita dia. Saya akan cerita ke detail. Cara saya buat tuan-tuan, bila saya tak dapat menerangkan dan menggunakan type, al-maklum kefahaman berbeza, tidak ada intonasi, cuma teks sahaja, saya akan menggunakan video saya gunakan Telegram tuan-tuan. Ada video dalam masa 1 minit setiap satu video, saya akan non-stop bagi video sambil saya dokong baby saya babysitter, saya dokong baby saya akan bercerita tuan-tuan, saya akan beritahu kenapa non-stop every single day. Kalau siapa tanya, memang insyaAllah saya akan jawab. Komitmen saya tuan-tuan, sepanjang bulan memang handphone tak lepas dari tangan. Memang saya akan buat tuan-tuan. Itu saya punya komitmen. Bukan mudah. Dan fee yang saya kenakan tuan-tuan hanya RM300 saja. Itu saja. Apa yang saya akan tekankan, saya akan sentuh asas BBMA. Saya expect tuan-tuan bukan macam budak tadika, tetapi macam student di universiti. Maksudnya, saya tak mau swap tuan-tuan. Saya tak mau jadi macam tukul dengan paku, ketuk jalan. Tak. Saya nak tuan-tuan berfikir. Saya akan bagi satu-satu. Saya akan tanya banyak soalan sebab saya nak tahu di mana kefahaman tuan-tuan. Dan saya akan beritahu, cari sini. Saya nak tuan-tuan usaha. Kelas tuan-tuan, kalau sebelum ni kelas, 1 hari ni saya buat sebulan. Tanyalah soalan, insya-Allah saya akan jawab. So, saya hanya saya fokuslah kepada 30 orang dulu sebab tuan-tuan ramai sangat memang membenarkan. Okey, tolong tepi. That's it. Tercungap saya kadang-kadang tengoknya. Okey. Apa yang saya nak terangkan, apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, seperti pada minggu-minggu terdahulu, apa lagi kalau tidak cryptocurrency. Ya, boleh. Saya bawa supaya ni sebab tuan-tuan. ada pertanyaan. Okey tuan-tuan, cryptocurrency sebenarnya dunia kripto ni luas. Maksudnya dunia ni luas, yang mana market dia dah beratus-ratus bilion. Marketnya adalah sekitar 10% daripada market currency. Lepas tu currency lebih kurang dalam 6 trilion. Cryptocurrency sekitar dalam 600 bilion, about 10%. Tapi tuan-tuan, sebenarnya kalau kita rujuk kepada kripto tuan-tuan di Malaysia ni, saya fokus kepada apa yang ditawarkan di Malaysia melalui 3 company yang telah pun di-regulated oleh Security Commission. Yang berdaftar ramai, yang berdaftar di bank negara ramai, tapi yang regulated ada 3 company. Luno, Tokenized, Synergy. 3 nama tu yang mana bila tuan-tuan jual beli, tuan-tuan umpama jual beli saham, yang mana ia tidak melibatkan sebarang leverage. Maksudnya tuan-tuan, jikalau saya bagi contoh tuan-tuan, okey, saya buka di sini, tuan-tuan nampak ada 4 kotak, Pasu pun nampak. Okey, semua orang boleh nampak. Di sebelah kirinya adalah Bitcoin. Saya nilaikan, saya letakkan tuan-tuan ini dalam nilai ringgit Malaysia. Telah mencecah 1 unit sekarang ni 108,000 seunit. Ethereum sekarang ni 2,900. Dan Litecoin 513. Dan sekarang yang tengah terkejun ni tuan-tuan, 80% setakat ni adalah XRP. Wah, XRP tuan-tuan, ni boleh ni. Disebabkan pergerakan 4-4 ni tuan-tuan, XRP menjadi buah mulut orang sekarang. Pasal apa? Betul. Sebenarnya pasu XRP baru saja nak disaman oleh Security Commission di US. Betul lah. Jadi harga dia dum jatuh dan masing-masing sedang menunggu harga terendah. Saya rujuk kepada Luno tuan-tuan, dia memberitahu dalam order book dia, di antara paras-paras harga terendah sekitar 5% mempunyai buyer yang sangat ramai.
di situ. Buyer yang sangat Masing-masing ramai. menunggu pada harga 50 sen. Secara teknikal tuan-tuan, apa yang saya nak boleh kongsikan adalah jatuhan masih lagi belum selesai. Kenapa? Okey, sekarang tengah terbuka, saya buka kepada XRP ya, fokus per XRP. Apa tuan-tuan nampak di sini? Rujuk kepada candle di daily, tuan-tuan nampak candle momentum sell tuan-tuan masih lagi kuat. Kenapa kuat? Ada momentum sell dan tuan-tuan fokus kepada garisan EMA 50 masih lagi berada di bawah garisan mid BB. Bermaksud jatuhan masih belum selesai. Dan ni tuan-tuan adalah perjalanan daily. Jadi hari ni hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tuan-tuan memerlukan 3 lagi candle daily. Dengan 3 candle tuan-tuan, logiknya tidak boleh membuat bacaan momentum buy di daily. Tidak. Sebab tuan-tuan top BB terbang tinggi lagi ke atas ni. Dia perlu kuncup ke bawah dan dia mengambil masa tuan-tuan berminggu-minggu lagi kalau untuk kita nak mendapatkan ketentuan sama ada kau nak naik ke atau tak. Jadi sabarlah tuan-tuan. Tunggu apa? Pergi di daily, tuan harus fokus kepada garisan top BB di daily biar dia kuncup ke bawah dan EMA 50 berada di atas mid BB. Dan bila jarak di antara top BB dan EMA 50 di daily semakin rapat, itu tandanya U-turn dijangka berlaku. Dan pada ketika itu tidak lagi ada sebarang bacaan momentum sell, yang ada cuma market hilang volume buy, iaitu candle di daily tidak lagi tutup di bawah garisan low BB. Kenapa macam saya bercakap ada tag? Sebab tuan-tuan, saya hadap hari-hari. Inilah dia saya tengok. Dan ia berlaku tuan-tuan dalam setiap pair, setiap currency, setiap market. Benda ni berulang-ulang. Sebelum market nak buat U-turn, ia akan ada market hilang volume. Tu cerita dia. So dia ada banyak benda besar berlaku. Dan for time being tuan-tuan, untuk hari ni saya fokus untuk re-entry buy di Bitcoin. Sejak tuan-tuan saya buka, saya tunjukkan di sini. Saya menunggu bacaan re-entry buy daily di Bitcoin dan juga menunggu re-entry buy di Litecoin untuk re-entry buy daily. Dua tu yang saya fokus. Saya mencari re-entry di time frame daily and above. Alright? Itu dua tu. Alright, so sekarang dah 10.53. Kita lompat pula terus kepada saya rasa Pak Su, saya ambil soalan dah, terus senang. Ambil soalan Saya ambil soalan tu yang berkenaan dengan kalau kita indeks macam mana? Indeks boleh juga, tak ada masalah. Sebab ada kena mengena dengan yang dia minta ni, AUD USD. Okey tuan-tuan, satu benda sedap ni tuan-tuan, sedap ni. Okey. Sekejap, saya 2-3 saat tu macam saya tengok candle tu macam best gila. Okey tuan-tuan, bagi sesiapa yang belum tahu bahawa Presiden Donald Trump telah pun menandatangani $900 bilion Amerika untuk dana bagi COVID-19. Tuan-tuan, 900 bilion USD, darab 4, 3.6 trilion RM. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku adalah lambakan USD di pasaran. Pak Su, contohnya kalau kita beli ikan, ikan bawal, contohnya ikan bawal harga sekilo RM20, murah. Ikan tenggiri lah Pak Su, ikan tenggiri sekilo RM40 yang mahal punya. Okay. Tetapi kalau lambakan berlaku, tiba-tiba banyak ikan tenggiri di pasaran, adakah RM40 itu naik ataupun semakin murah? Murah lah. Yes, semakin murah. So, jadi bila lambakan berlaku, maka nilai akan murah. Sama juga bila lambakan USD 900 bilion sedikit demi sedikit masuk market tuan-tuan, maka nilai USD akan turun. Tuan-tuan, ini adalah kunci kuat penunjuk ke mana USD nak bergerak, arah tujuan dia ke atas atau ke bawah. Tuan-tuan, bila kita nampak ini dah confirmation dah menunjukkan bahawa USD sememangnya lemah. Dan kalau kita rujuk pada indeks USD tuan-tuan, tengok tuan-tuan di daily
mencari indeks USD, kita nampak bahawa ada tanda-tanda awal untuk munculnya bacaan ataupun signal momentum sell. Okey, dan tuan-tuan, kalau nak tahu sebab ini candle ni tuan-tuan belum lagi selesai. Kalau kita nak tahu, ya ke dia boleh jadi momentum sell di H4? Kalau kita nak tahu, kita kecilkan time frame di time frame H1 tuan-tuan. Kalau di H1 tak ada momentum sell, maka ini mungkin akan menjadi market hilang volume. Tetapi kalau di H1 ada momentum sell, maka memang ada kemungkinan besar di H4 akan muncul momentum sell. Dan sekarang saya klik H1 tuan-tuan, kita nampak di sini di H1 masih lagi belum selesai, belum lagi ada tanda-tanda untuk nak terus jatuh. Tetapi adakah trend di H1 dah selesai? Jawapannya belum. Belum Belum. Baik. Bermaksud kita menunggu seterusnya. Jikalau di H1 ada momentum sell tuan-tuan, bermaksud peluang-peluang untuk nak USD terus lemah akan terus jelas. Jadi saya berkongsi berdasarkan kepada di H4 dan H1. Jadi time frame kecil ini tuan akan memberikan kita tempat ataupun ruang di mana tempat terbaik untuk kita nak mencari entry. Tetapi apakah trend besar yang sedang berlaku dan dijangkakan akan berlaku? Jadi tuan-tuan, cuba bergerak ke kiri sekali. Kita lihat di monthly yang sangat-sangat jelas Pak Su. Di monthly adalah telah berlaku momentum sell di sini. Kemudian telah berlaku re-entry sell dan jatuhan, tujahan ke bawah tuan-tuan. Makin mantap. Ada momentum sell, ada re-entry sell dan jatuhan berterusan. Dan tuan-tuan di sini tuan lihat garisan EMA 50 masih di bawah MACD dan top BB kembang ke atas tuan-tuan. Ini menunjukkan bahawa sangat jelas di monthly bahawa USD dijangka untuk terus free fall, terus jatuh. Dan tuan-tuan, bila kita nampak bentuk bacaan sebegini, maka kita rujuk kepada weekly tuan-tuan. Kita mula mencari entry yang terbaik. Dan kita nampak tuan, bermaksud secara automatik kita tahu. Contohnya AUD USD, trend besarnya adalah uptrend. Euro USD atau EU, trend besarnya adalah uptrend. USD Canada, trend besarnya adalah downtrend. USD CHF, trend besarnya adalah downtrend. Jadi sangat-sangat jelas. Jadi tuan-tuan, antara soalan-soalan terawal tadi adalah mengenai pair AUD USD. Okey. So sekarang tuan-tuan, saya tunjukkan di mana kita nak bermula. Sebab kita tahu bahawa USD semakin lemah. Jadi bila kita dah nampak bahawa USD ni lemah, bermaksud tuan-tuan, kita dah mula fokus, kita dah boleh set dalam minda kita bahawa entry yang terbaik kalau kita nak trade di AUD USD adalah buy. AUD USD. Saya belum buka lagi AUD, tapi saya dah tahu dah. Because of USD lemah, maka kita fokus untuk bacaan buy. Dan sekarang sama-sama kita melihat apakah yang sedang berlaku di AUD. Okey tuan-tuan, untuk perjalanan minggu ini, kalau kita rujuk kepada AUD weekly, lepas tu kita sangat bestnya. Tuan-tuan, kita nampak sangat-sangat jelas Pak Su bahawa telah pun ada candle, satu candle, dua candle. Tuan-tuan, ini adalah candle momentum buy. Tuan-tuan, dalam ilmu BMA yang diasaskan oleh Tuan Umali dan juga abang dan juga Cikgu Rohi, bila ada bacaan momentum buy, maka akan muncul re-entry buy. Jadi kalau tuan-tuan kata sell, tak salah, tapi saya tahu tuan-tuan cuba mencari sell di TF yang lebih kecil. Sebenarnya tuan-tuan memang tak salah, tetapi tuan-tuan sedang menongkah arus yang besar mengatakan bahawa uptrend. Jadi bila ada uptrend, bila ada momentum buy, maka akan ada re-entry buy. Jadi peluang yang terbaik, yang paling selamat,
yang siapa yang nak jaga money management tuan-tuan untuk AUD USD, peluang terbaik adalah buy. Dulu tuan-tuan, ketika saya masih terkapai-kapai mencari ilmu, mencari-cari apa benda nak berlaku tuan-tuan, bila saya nampak tu setup, otak saya bakal beritahu dua. Setiap kali entry, buy ada, sell pun ada. Sebab apa? Sebab saya tak ada keyakinan apa mana kau nak pergi, saya tak tahu. Sebab sekali saya fikir buy, lepas tu saya fikir kalau dia jatuh, saya ada sell. Jadi tuan-tuan, bila saya buy, saya sell, kemudian saya buy, saya sell, saya buy, saya sell, tak ada untung lepas tu. Saya tak tahu kat mana saya nak buka. Jadi saya mula-mula tuan-tuan, saya akan rasa, ni aku selamat ni. Aku buy, lepas tu dia jatuh, aku sell. Okey, aku selamat. Lepas tu dia naik lagi. Tak apa, dia tengah float ni. Aku buy, aku sell. Lalu lepas tu saya fikir, bawa banyak buy dah, kata buy ada, sell ada. Saya fikir, macam mana aku nak profit? Nampak tak? Bila tak ada ilmu pasal kita memang tak plan langsung. Kita masuk apa yang kita nampak, tapi tak pernah plan sebab kita tidak ada ilmu. Betul. Tapi sekarang pasal bila ada ilmu, alhamdulillah, saya nampak dia naik, dia jatuh, saya memang buy. Saya memang tak ada sell. Janganlah susah sell. Memang saya tak sell. Saya sanggup floating buy. Biar dia floating tak apa. Saya sanggup floating buy. Tuan-tuan, tempat nak buy adalah cari tempat-tempat yang terbaik. Kalau tuan-tuan nak tahu, bagi sesiapa yang mungkin kali pertama ataupun mungkin belum lagi nampak lebih jelas, kalau tuan-tuan nak dapat entry terbaik harian, adalah tuan-tuan fokus di time frame H4. Ni saya spesifik Saya spesifik untuk harian. Apabila tuan-tuan nampak di AUD USD weekly momentum buy, tuan-tuan dah tahu dah weekly kuat gila momentum. Lepas tu nampak candle biru memanjang. Mana ada merah? Biru memanjang. Dan yang jatuh sedikit tu semua re-entry buy. Dan trend ni tuan-tuan tak habis lagi, baru mula ni. Jadi bila tuan-tuan nak dapatkan entry buy terbaik harian, tuan-tuan gunakan time frame H4. Kenapa H4? Saya cerita sikit. Baik. Tuan-tuan, dalam kelas saya akan ceritakan lebih detail. Akan cerita lebih detail yang mana saya akan cakap kenapa H4 dan panjanglah dia punya penceritaan dia. Tapi secara kasarnya adalah bila tuan-tuan melihat di H4, garisan top BB di H4 tuan-tuan adalah kawasan tertinggi di setiap hari ataupun kawasan tertinggi harian. Dan di low BB di H4 adalah kawasan terendah harian. Jadi untuk nak memudahkan entry tuan-tuan, saya mencari zone. Jadi zone terbaik untuk entry harian kalau tuan-tuan nak buy, sebab di weekly memang ke uptrend menunggu retracement tuan-tuan, pergi dia 4 jam. Zone untuk buy terbaik harian menggunakan H4 adalah candle yang berada di antara garisan mid BB dan low BB. Mid dan juga mid low. Dan low. Tu tempat dia. Tempat tu juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, kalau saya punya layer, itulah layer saya. Tak ada tempat lain. Kalau katakan mana saya ditunjuk tuan-tuan macam sini. Macam ni, saya buy kat situ. Dia naik. Kenapa saya buy sini tuan-tuan? Saya buy di antara mid dengan low. Saya letak berbanyak layer terpulang lah, tapi itulah zone terbaik untuk buy. Bila di sini tuan-tuan saya tunjukkan adalah di antara mid dengan low, saya buy, tapi di daily bermaksud zone tersebut zone terendah di weekly. Yes. Tadi kalau kita buka di 4 jam, di antara mid dengan low, zone terendah di daily. Jadi dia value untuk hari tersebut saja. Saya ni tuan-tuan dah tak larang nak tengok daily ke dah. Jadi saya tengok weekly. Saya buka daily tuan-tuan, anything daripada mid ke low di daily adalah kawasan terendah weekly. Yang penting weekly uptrend. Saya tahu yang JPY lemah. Jadi apa saja yang berada di antara mid dengan low di daily, contoh macam JPY tuan-tuan, saya letak buy limit, saya tinggal lah. Dan itulah tempat terbaik untuk buy pada minggu ini. Dan benda ni lah yang saya ulang-ulangkan. Sebab tuan-tuan, saya tidak mencari sharp entry, tapi saya mencari di manakah tempat terbaik untuk saya nak entry. Baik. Jadi saya gunakan zone. Itu yang saya dapat, alhamdulillah. Sama juga tuan-tuan di sini. Di antara mid dengan low.
anything mid dengan low ni dah zone terbaik untuk kita nak entry buy. Kita tahu AUD uptrend. Jadi bila sebarang jatuhan di antara mid dengan low, bermaksud ini entry terbaik untuk harian. Dan tuan-tuan, sehingga sekarang ni Pak semua dapat lihat ni di daily tuan-tuan, tidak ada sebarang candle berada di antara mid dan low di daily. Saya menunggu tapi dia tak muncul. Kenapa tuan-tuan? Sebab bila ada candle yang berada di antara mid BB dan low BB di daily ketika weekly uptrend, maka di situlah tempat terendah untuk mingguan. Memang best tuan-tuan. Saya menunggu ni. Kerja saya adalah saya letak buy limit penuh kat situ dan saya tinggal. Sebab saya tahu itulah tempat terbaik untuk nak buy pada minggu ni. Sebab tuan-tuan, saya nampak bacaan momentum buy dan saya nampak bentuk untuk re-entry buy. Bila pergi kepada daily, tidak ada sebarang candle lepas tu yang berada di antara mid dengan low. Memang betul-betul dia tak bagi re-entry. Dia retake sikit, dia pump, dia terbang. Jadi tak ada rezeki lah. Okay. That's why saya akan tengok banyak pair lebih kepada daily. Mana-mana trend di weekly uptrend, di daily tuan-tuan, saya buka daily, saya letak entry di antara mid dengan low, saya susun buy limit, saya tinggal. Dah. Itu kerja saya. Sebab saya tahu di situ tempat terendah sepanjang minggu ni. Tak maksud. Jadi saya mencari zone. Bila tuan-tuan dah biasa buat kerja macam ni, nanti tuan-tuan akan tahu bagaimana nak meletakkan volume lot gajah. Okey. Tu tolak tepi, tapi biasakan dulu benda-benda macam ni. Nak biasakan yang itulah cikgu, yang payah tu. Jadi kena buat tak banyak, sedikit biasa. Kadang-kadang tuan-tuan dulu saya buat, kadang saya fikir kod dia pergi mid BB kan terkejut bawah, tak dapat bawah. Kod dia pergi low BB tapi dia tak naik macam mana. Jadi banyak sangat kod tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena try. Kena masuk real market, kita ada emosi. Jadi dulu mula-mula apa saya buat Pasu? Saya buat 3 garisan. Satu ngam-ngam kat mid BB, satu ngam-ngam kat low BB, satu di tengah-tengah. Jadi maknanya tuan-tuan, apa yang saya buat adalah saya letak buy limit satu kat sini. Saya terus letak. Sebab ni bacaan harian tuan-tuan. Satu lagi saya letak dekat low BB, satu lagi saya letak dekat mid BB. Bermaksud antara 3 ni satu kau kena. Yang mana? Tak tahu. So sekurang-kurangnya tuan-tuan, yang di mid BB akan kena. Sekurang-kurangnya. Bila dia retrace. Bila nak retrace, tak tahu tuan-tuan, sebab saya tak kisah pasal news. Saya tahu ini terbaik untuk minggu ni. Saya letak aja. Ada rezeki dia turun, dia pusing, dia naik. Alhamdulillah. Itu yang saya buat. Saya tidak lagi mencari kecil time frame, arah kukuh, re-entry, momentum, tak ada tuan-tuan. Saya cari re-entry di weekly, saya letak saya cek kawasan market dalam volume di daily, itu tempat saya entry dan saya layer dan saya tinggal. Dan saya follow up sedikit. Kejap-kejap maknanya on off saya tengok market. Itu yang saya buat. So untuk AU tuan-tuan, memang uptrend dan saya cadangkan di daily tuan-tuan letakkan entry. Daily letakkan di antara mid dan low. Bagi sesiapa yang macam aku tak yakin lah, tak ada masalah, tuan-tuan perhatikan. Bagi sesiapa yang rasa aku nak test aku punya keyakinan, tuan-tuan letaklah satu entry dekat garisan mid BB ni, buy limit, dan nak tahu berapa jauh floating dia, tuan-tuan tengok di antara mid BB hingga ke garisan low BB, itulah jarak untuk floating. Kenapa? Sebab low BB tuan-tuan kawasan terendah di weekly, ni zone dia. Ambil pada mid kepada low tuan-tuan sekitar 160 pip. Jadi tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan ada modal $100, letak 0.01, hanya satu layer saja 0.01 dengan 160 pip floating, tuan-tuan tak boleh MC. Memang susah tak nak MC. Susah. Tetapi kalau dengan $100, tuan-tuan letak 0.1 bermaksud 1 pip $1, tuan-tuan boleh MC. That's why entry zone kena betul, MM kena betul. Saya sanggup untuk bertahan setiap $100 letak 0.01 tapi tak MC. Tapi boleh buat berulang-ulang. Ya. Tu yang best tuan-tuan. Right? So harap dapat menjawab untuk AUD USD. Dan tuan-tuan, bila AUD USD dalam keadaan uptrend, segala kepala dia AUD juga dalam keadaan uptrend. Dan kembar dia yang terbalik, Euro USD. Itulah Euro AUD dalam keadaan sell. Itu yang benda atau perkara yang selalunya berlaku. Kalau saya buka satu profile, tuan-tuan nampak kat sini, tuan-tuan akan tengok ACAD, AUD Canada uptrend, tuan-tuan nampak AUD CHF
juga uptrend, tuan-tuan nampak AUD JPY, juga uptrend, tuan-tuan nampak AUD USD, juga uptrend, tuan-tuan nampak Euro AUD downtrend, tuan-tuan nampak GA JPY AUD downtrend. Jadi 4 sebelah kiri tuan-tuan dia up, 2 sebelah kanan dia down. Saya suka trade AUD, saya suka trade NZD sebab tuan-tuan, sebab kalau yang 4 ni naik, 2 tu memang terkejut. Senang baca, cerminan jelas. Memang AUD, NZD tuan-tuan senang nak trade. Tuan-tuan buy AUD USD, Euro AUD memang sell. Baik. Okey, UCAT cikgu. Okey, UCAT pun satu. Kenapa? Ataupun cikgu nak buka kita tingkap ke, U campur dengan yang lain ke, terpulanglah. Okey tuan-tuan, untuk UCAT saya memangnya yang juga saya trade lepas tu. Okey, tuan-tuan, tadi saya beritahu pasal AUD yang mana bila tuan-tuan dalam keadaan uptrend di AUD USD, maka Euro AUD dalam keadaan downtrend. Untuk UCAT ataupun Canada, UCAT disebabkan tadi kita nampak bahawa USD dalam keadaan lemah. Pasal apa? Sebab dana masuk. Yang Trump dah sign 900 bilion. Sedikit demi sedikit dana masuk, menyebabkan lambatkan USD dan nilai USD dijangka untuk terus jatuh. Jadi UCAT tuan-tuan fokusnya sememangnya adalah untuk sell. Dan bila UCAT sell, CAT JPY buy. Itu yang saya buat. Saya trade tuan-tuan, saya trade cari pasangan. Bila satu sell, satu buy, so saya confident. Kalau satu sell, yang sebelah satu lagi pun tak nampak nak buy, then saya berhati-hati. Kena berhati-hati. Kalau tidak tuan-tuan macam ni, saya terus apa saya buat, saya sell UCAT dan saya buy CAT JPY. Okey, mari kita tengok untuk UCAT tuan-tuan. UCAT, baik. Alright. Tuan-tuan, di sebelah kiri sekali, kalau saya besarkan di sini tuan-tuan, kita nampak dengan sangat jelas bahawa ada candle yang merah ni tuan-tuan. Ini adalah candle momentum sell. Momentum sell, dan ini adalah zone untuk re-entry sell. Jadi tuan-tuan, dalam kefahaman multi time frame, apabila berlaku setup re-entry sell di weekly, maka di daily tuan-tuan kita akan nampak bacaan market hilang volume sell. Tuan-tuan kalau nak kenal MHV sell ni tuan-tuan, kita nampak kalau kita pandang daily sahaja tuan-tuan, kita nampak macam arah kukuh buy. Itu sebab tuan-tuan, saya dulu mula-mula masa baru belajar BBMA, saya banyak terpengaruh ataupun banyak tengok arah kukuh, tapi selalu tersilap. Selalu sangat silap. Jadi saya tahu dah tips dia, tu yang saya kongsikan. Apabila tuan-tuan nampak arah kukuh buy, contohnya di UCAT daily, relax dulu, pergi ke weekly. Okey. Inilah BBMA. Pergi ke weekly, tuan-tuan akan nampak dia touch 5-10 high lah. Tuan-tuan, maka di sinilah candle dipanggil candle terlajak ataupun di candle market hilang volume sell. Kenapa hilang volume? Sebab tak ada bacaan momentum. Dan satu lagi tuan-tuan nampak untuk hari ni kita dah nampak garisan EMA 50 dah mula berada di luar top BB. Itu bentuk-bentuk yang selalunya berlaku apabila di daily kita nampak EMA 50 di luar top BB besar. Lihat ETF lagi besar, kita nampak tuan-tuan adalah re-entry sell. Jadi ruang ni tuan-tuan sebenarnya ruang untuk tuan-tuan bertahan. Saya mengambil entry di antara top BB dan mid BB, saya layer sell dan saya bertahan. Dan yang akan validkan bacaan re-entry sell di weekly, market hilang volume sell di daily adalah momentum sell di H4. Momentum sell di H4. Tuan-tuan, hingga sekarang belum lagi muncul sebarang bacaan momentum sell di H4. Bermaksud market akan buat yo-yo, turun naik. Pasal tu, bagi sesiapa yang tak nampak bacaan besar, tak nampak weekly, atau mungkin dia tak baca weekly, mungkin tak baca daily, masuk H4, H1 and 15, memang dia nak belasah buy. Tak salah tuan-tuan, tak salah. Sebab kalau saya buka sebelah kanan ni kepada M15 pasu, dan kalau saya buka H1 di tengah dan juga di H4 di kiri sini tuan-tuan, mungkin ada yang nampak, aku nak buy lah. Dia nampak di sini ada bacaan extreme buy. Sorry, kat sini di M15 nampak macam extreme buy. Aku nak buy lah. Tak salah tuan-tuan.
Tetapi apabila tuan-tuan melihat ETF lagi besar, sebenarnya ni semua peluang-peluang yang mana yang naik ni sekadar retracement sahaja. Sebab tuan-tuan, bila berlaku retracement, saya bertahan dia. Saya duduk dan diam. Sebab saya tahu kenapa tuan-tuan. Kalau pergi kepada H4, tuan-tuan akan nampak EMA 50 dah mula berada rapat dengan MACBB. Saya menunggu apa tuan-tuan? Saya menunggu momentum sell di H4 dan juga EMA 50 ni di atas MACBB. Masa tu tuan-tuan, insya-Allah dia dah terkejun. Kalau masa tu baru nak entry, memanglah kita dah lambat. Itu sebab saya awal-awal dah entry dan saya bertahan. Sebab tuan-tuan, perjalanan di ETF besar ni tuan-tuan tidak mampu untuk berlaku setiap hari. Tidak. No. Itu sebab saya pegang ETF besar. Baik. Untuk mendapatkan, macam bahasa saya tunjuk di sini, saya besarkan tuan-tuan, untuk mendapatkan setup re-entry ni tuan-tuan. Re-entry, kalau siapa-siapa betul kaji, re-entry adalah suatu keadaan di mana, contoh di sini re-entry sell, di mana ada candle yang berjaya menyentuh garisan. Kalau di sini di UCAT weekly adalah re-entry sell, bermaksud ada candle yang mampu menyentuh garisan MA5 dan ada ketikanya MA5 dan MA10 di weekly. Jadi sentuhan membuat perjalanan purata 5 candle. Sebab tuan-tuan di sini adalah MA5. Maksudnya setiap 5 candle minimum, bukan mesti 5, minimum 5 candle dalam keadaan market rally macam ni mampu untuk muncul satu re-entry. Jadi bila kita berkata 5 candle, kalau 5 candle di H1 bermaksud minima setiap 5 jam. Okey. Kalau kita menggunakan candle H4 tuan-tuan, 5 darab 4 20. Minima setiap 20 jam. Akan muncul satu re-entry di H4. Jikalau kita menggunakan daily tuan-tuan, minima setiap 5 hari atau seminggu mampu untuk muncul satu re-entry di daily. Dan ini tuan-tuan adalah di weekly. Minima setiap 5 minggu muncul untuk satu re-entry. Jadi tuan-tuan, bila satu re-entry telah muncul, untuk munculkan satu lagi re-entry juga memerlukan sekurang-kurangnya minima 5 candle weekly. Bermaksud untuk nak validkan perjalanan di re-entry sell weekly tuan-tuan memang mengambil masa. Dan bila tuan-tuan dah valid, dah biru, maka dia nak bergerak untuk nak muncul satu lagi re-entry tuan-tuan di belakang. Yang seterusnya dia memerlukan sekurang-kurangnya lagi lagi 5 minggu. Bermaksud bagi sesiapa yang dah mula profit sell di UCAT tuan-tuan, janganlah kita sibuk-sibuk nak TP. Dan kalaupun kita nak TP, tak salah, buatlah 2 account. Satu account yang tuan-tuan buat scalping, satu account tuan-tuan buat swing. Yang mana tuan-tuan masuk dan bertahan, dan tuan-tuan tahu bahawa nak muncul satu lagi re-entry dia memerlukan sekurang-kurangnya 5 minggu. Jadi panjang tuan-tuan waktu tu. Dan perjalanan penuh yang tuan-tuan akan nampak untuk muncul satu lagi bacaan re-entry sell di weekly adalah bacaan di time frame 4 jam. Yang mana untuk validkan perjalanan re-entry sell di weekly tuan-tuan perlu ada momentum sell di H4. Dan yang akan membatalkan perjalanan ni sebelum muncul ni re-entry satu lagi adalah momentum buy di H4. Jadi perjalanan ni tuan-tuan adalah daripada 4 jam. Jadi sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu tuan-tuan boleh bertahan biasanya seminggu. So relax lah. Bila dapat satu profit, contohnya 10 pip, 20 pip, relax lah. Tak payah sibuk-sibuk nak TP. Sebab kita tahu setup di weekly ni ketika market rally tidak boleh muncul setiap minggu. Jadi itu dari segi kefahaman. Nak yakin, kenalah masuk market. Nak masuk market, nak elakkan goyang, masuk atau letakkan satu jumlah yang minima, yang sanggup kita loss, dan kita letak entry sell, duduk dan diam. Dan kita perhatikan. Di situ kita akan belajar. Kalau saya bercakap, saya faham, tapi tuan-tuan dengar tak buat, dia tak boleh. Dia tak ada, tak sampai lah. Itu sebab tuan, apa yang saya beritahu, contohnya saya beritahu pasal EU, Euro, USD. 2 minggu lepas saya beritahu untuk buy.
Dan UCAT ni saya beritahu, UCHEF saya beritahu untuk sell. Sebab pada ketika itu dah ada macam momentum-momentum di weekly, cuma belum lagi ada re-entry. Jadi menggunakan kefahaman BBMA multi time frame, kita dah boleh nampak apa yang mungkin berlaku 1 minggu atau 2 minggu ke hadapan. Jadi kita boleh prepare. Macam-macam kita boleh prepare. Dengan pair UCAT ni tuan-tuan boleh prepare ada banyak account. Sebagai contoh Pak Su, sebagai contoh, dulu tuan-tuan saya tak tahu sebenarnya. Contohnya saya ada 5 account. Maksudnya dulu kalau saya ada 5 account, contohnya saya ada $500, saya buat akaun pertama 100, akaun kedua 100, akaun ketiga 100, akaun keempat 100, akaun kelima 100. Dulu tuan-tuan masa saya tak ada ilmu, saya nak pegang 5 account, saya kena buka tutup, buka akaun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kadang-kadang boleh tersilap. Betul. Yes. Betul. Dan apa yang saya nak buat mengelakkan kesilapan adalah saya akan letakkan pair yang sama, cuma volume berbeza. Contohnya $100, akaun pertama saya letak volume hanya satu line, satu entry 0.01, that's it. Yang kedua 0.02, 0.03, 0.04, 0.05. Tujuan ni tuan-tuan, saya nak mempelbagaikan risiko dengan bermodalkan 500. Baik. Ialah ini rendah sangat risiko dia. Yang ni paling tinggi. Jadi saya nak bermain dengan risiko di sini. Tapi tuan-tuan Pak Su, makin lama saya perasan bahawa bila saya buat secara manual, kelang kabut. Kadang-kadang harga yang saya nak dapat pada akaun pertama, tetapi tak dapat pada akaun yang kelima. Pasal apa nak tukar. Kadang-kadang tuan-tuan terlupa, yang mana satu akaun yang kelima, yang mana satu akaun yang keempat. Tak ingat Pak Su. Jadi daripada kesilapan itulah saya belajar. Jadi apa saya buat Pak Su? Saya tahu Pak Su pun pernah dengar perkataan copy trade. Tuan-tuan pun saya tahu pernah dengar copy trade. Jadi dengan copy trade, apa yang saya buat untuk diri saya lah, saya tak public kat orang. Apa saya buat adalah Pak Su, saya tekan satu entry di akaun pertama Pak Su, secara automatic instantly akaun kedua, ketiga, keempat, kelima bergerak. Baik. Instantly saya dapat harga yang sama. Jadi ilmu ni kena ada tuan-tuan. Alright. Cikgu, saya tertarik dengan Anas Al-Ana ni. Salam Cikgu Azlan. Waalaikumsalam. Macam saat buka pertama kali MT4, apa yang cikgu lihat pertama? Pair gold, dia nak lah, ataupun Dow Jones. Okey, tak kisahlah. Salam daripada Ngalam, Indonesia. Okey, terima kasih Anas. Terima kasih Anas. Kita memang saya nak cikgu tutup dengan gold. So apa cikgu? Buka MT4, tengok gold, apa yang cikgu pertama sekali? Okey. Ini saya lah tuan-tuan okay. Janganlah ikut tuan-tuan tak ada. Tuan-tuan kena ada alasan sendiri kenapa. Baik. Saya ni suka trade USD. Kenapa? Ada orang suka JPY, ada orang suka GBP. Jadi kena ada sebab lah. Bukan ikut orang, bukan sebabnya saya ikut orang. Tak boleh. Saya suka USD sebab kenapa suka USD? Sebab tuan-tuan, USD adalah satu currency yang mampu memberi impact global kepada currency yang lain. Dan dia adalah reserve currency. Betul. Yang mana menjadi rujukan dunia. Right? Cuma merujuk kepada Jadi USD. dia sangat kuat. Bila dia sangat kuat tuan-tuan, pergerakan USD ni dah tentunya memberi impact kepada yang lain. Macam saya katakan tadi, bila saya buy AUD USD, ada U di situ, USD lemah, maka saya tahu Euro AUD saya akan sell. Bila saya sell UCAD, sebab saya tahu yang USD lemah, bila saya sell UCAD, saya tahu saya kena buy CAD JPY. Dan bila USD lemah, saya duk fikir gold macam mana. Tuan-tuan, gold ni dia kadang-kadang dia pergi awal, kadang-kadang dia pergi lewat. Dalam dunia coronavirus ni, dia satu macam sikit perangai dia. Kalau katakan memang fund tu tak diluluskan, memang payah gold nak terbang. Betul. Tapi anyhow, kalau kita nak mencari peluang buy atau sell, news tu dah tentu kita nampak mungkin memihak, mungkin tidak memihak pada USD. Tapi kita perlu tahu, ada tak setup buy atau setup sell sebelum kita nak entry. Itu penting. Kalau kita dengar kata USD lemah, kita terus buy gold, tanya diri sendiri, ada tak setup gold? Kalau tak ada, sabarlah dulu. Dia belum sampai lah tu. So sekarang kita cuba akhiri 5 minit lagi dengan gold. Biasa depan. Okey. Tuan-tuan, kalau kita lihat gold di sini, okey.
Sebenarnya tuan-tuan, saya pun nak trade gold. Saya dah ada satu akaun khas saya ketika-ketika untuk gold. Untuk gold Dan kalau saya rujuk tuan-tuan kepada weekly, saya nampak bahawa gold sekarang berada di kawasan tertinggi weekly. Dan kalau saya kecilkan kepada daily, dan saya nampak dan tuan-tuan semua nampak bahawa tidak ada sebarang bacaan momentum buy. Tuan-tuan, di daily ni semua bacaan market hilang volume sell. Ni. Dan candle berada di antara garisan top BB dan mid BB di daily. Bermaksud candle sekarang berada di kawasan tertinggi untuk minggu ni. Okey. Dan kedua, dan kalau kita lihat tuan-tuan di sini, ada tak sebarang bacaan momentum buy di 4 jam yang mana BB kembang? Tak ada tuan-tuan. Ni nampak bacaan momentum buy, lepas tu dia masuk balik. Dan tuan-tuan nampak BB sekarang ni dah mula menguncup, ni menguncup. Bila menguncup tu bermaksud market dalam keadaan sideways. Menguncup, lepas tu dia ada flat sikit, dia lag. Jadi market tuan-tuan untuk minggu ni masih dalam keadaan sideways. Dia tak tahu dia nak pergi mana. Macam DH1 ni sangat jelas sideways, atas dan bawah. Market tak tahu nak pergi mana. Dia tak ada satu news yang kuat untuk nak push dia. Tak ada. Memang tak ada pasu. Jadi setakat ni kalau kita rujuk tuan-tuan, gold tidak menampakkan kekuatan untuk nak naik. Kekuatan naik tuan-tuan hanya apabila ada macam momentum buy di H4 dan top dan low BB dia kembang. Okey, itu cantik. Minggu ni tuan-tuan belum muncul lagi signal tu. Sebab dalam BBMA sebelum kita nak entry perlu ada signal. Entry adalah setup. Signal tuan-tuan contohnya momentum buy. Contohnya ada momentum buy di H4 BB kembang. Okey, itu signal dia. Tapi signal tu tak ada, dan sebarang entry yang awal masih berisiko. Jadi apa sebenarnya yang kita nak tengok? Tuan-tuan, kawan untuk gold ni adalah silver. Kawan untuk emas adalah perak. Dan kalau kita buka silver tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada time frame di weekly, kita nampak seperti ada bentuk arah kukuh buy. Tapi ia ke arah kukuh buy, jangan-jangan MHV sell. Okey. Bila kita pergi kepada monthly, kita nampak dia berada di kawasan tertinggi monthly. Right? Dan belum ada tanda-tanda kuat lagi. Pergi kepada daily, yang kita nampak tuan-tuan, di sini untuk bacaan silver di daily, kita dah nampak bahawa ada bacaan momentum buy di sini. Ada re-entry buy. EMA 50 berada di bawah mid BB. Bermaksud tuan-tuan, di sini momentum re-entry, tapi untuk perjalanan hari ni tidak ada bacaan momentum. Jadi market masih lagi dalam keadaan sideways. Belum lagi ada satu petunjuk kuat untuk dia nak naik. Tetapi untuk currency, kita dah nampak lah. Antara yang sangat jelas tuan-tuan adalah apa? Adalah contohnya macam EU. Okey. Tuan-tuan nampak bentuk dia. Tuan-tuan nampak garisan EMA 50. Lepas tu boleh nampak kan? Di luar low BB. Candle ke atas. Lepas tu nampak dekat weekly EMA 50 terkeluar. Ni samalah maksud dia dengan ni. Cuma yang ini berlaku di weekly. Bermaksud ini re-entry buy di monthly. Ini berlaku di daily. Bermaksud re-entry buy di weekly. Tu cerita dia tuan-tuan. Bentuk sama ni dengan ni maksud kan? Sama. Ini dah berlaku. Jadi kita kena ada ilmu yang boleh kita nampak sebelum dia berlaku. Barulah kita profit. Kalau dah berlaku baru nak masuk, lambatlah. Jadi tanda tu dah ada. Jadi kena banyakkan bersabar. Dan untuk EU, saya menunggu di antara mid dan low. Jikalau minggu ini ada candle di daily bagi EU berada di antara mid dan low, memang sedaplah untuk saya mengambil entry buy. Jadi untuk nak selamat supaya saya tak terlepas pandang, tak terlepas peluang ni, saya letaklah buy limit di antara mid dan low BB di daily bagi EU. Pasang awal-awal, buy limit, tinggalkan. Okey, diharapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan perhatian untuk analisis pilihan tahun 2020. Currency menjadi pilihan 43%, gold metal 33%, crypto 15% dan juga stock index 9%. Thank you atas anda mengambil bahagian dalam undian ini. Dan cikgu di akhir 2020. Okey tuan-tuan,
kata-kata untuk kita, insyaAllah jumpa minggu depan, jumpa lagi. Jumpa. Kata-kata untuk tahun ni tuan-tuan, apa yang kita telah pun belajar, apa sahaja telah kita alami terutama dalam trading tuan-tuan, jadikan sebagai suatu peringatan bagi diri kita, jadikan sebagai satu subjek untuk kita nak ulang kaji, untuk tidak ulangi ataupun untuk mengurangkan bilangan yang kita tersilap lagi. Dan apa yang saya tunjukkan tuan-tuan adalah tempat-tempat yang mana sesuai untuk kita mendapatkan entry. Gunakan ilmu ni. Kalau tuan-tuan tak yakin, tuan-tuan kena cuba berulang-ulang kali. Macam saya dulu tuan-tuan, daripada 2016 ke 2019 saya tak berhenti-henti mencuba. Masuk. Alhamdulillah, bila dah tahu, dah nampak tuan-tuan, jadi kita dah boleh fokus. Kita buka chart, kita boleh fokus mana aku nak tengok, mana aku nak buat, apa aku nak buat. Jadi kalau silap, apa aku nak buat. Tuan-tuan, setiap kali kita entry, pastikan ada contingency plan. Maksudnya, kalau kita entry buy, kita nampak buy, jangan lupa bagaimana kalau buy kita silap, apa kita nak buat. Benda tu kena ada. Baik. Ya. Alhamdulillah, saya doakan yang terbaik untuk anda di tahun 2020 ni. Ada tinggal 2 hari lah saja lagi, dan saya mengharapkan yang terbaik masuknya tahun 2021. Baik tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas komen-komen anda, pertanyaan-pertanyaan anda, dan juga yang share. Terima kasih yang mengongsi. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa YouTube channel kami CTC FM, boleh tengok ulangan daripada 1 sampai ke episod 168. Dan esok kita akan bersama dengan Cikgu Yun CTC, bicara fundamental. Betul boy? Bicara fundamental. Dan untuk itu Cikgu, terima kasih Cikgu halalkan ilmu untuk malam ini. Kepada anda semua, ribuan terima kasih. Saya mendoakan semoga anda menjadi trader yang konsisten dan juga dimurahkan rezeki. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum, selamat tahun baru. Bye bye.